Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan subtopik 1.5 tentang hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan. Okey, definisi kebolehkerjaan, kita boleh definisikan dia sebagai kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja. Seterusnya, jenis-jenis kemahiran kebolehkerjaan. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi. Kita boleh ambil contoh untuk bila dia berkomunikasi dengan pelanggan. Okey, pekerja ni kena ada kelebihan untuk menerangkan dan meyakinkan kepada pelanggan tentang produk yang ada pada syarikat dia. Okey, bila dia boleh yakinkan kepada pelanggan tentang apa yang ada pada produk tu, mungkin produk tu akan dibeli oleh pelanggan tersebut. Sebab tu, kemahiran berkomunikasi ni kena ada pada setiap pekerja. Kedua, kerja berpasukan. Okey, untuk kerja berpasukan ni kita boleh ambil contoh kalau syarikat tu dia jual kek. Untuk proses pembuatan buat kek ni mesti banyak kerjanya. Okey, contoh kita kena buat krim dia, kena buat design dia. So kat situ boleh buat secara bekerjasama dengan pekerja-pekerja yang lain. Okay, contohnya pekerja A kena buat krim dia. Untuk pekerja B kena buat dia punya design. Okay. So pembuatan ni kita tak boleh buat individu. Mungkin kalau buat individu mesti susah nak buat kan. Nak buat tu lagi, nak buat ni lagi. Kalau untuk kerja berpasukan ni dia akan mempercepatkan lagi proses pembuatan produk tersebut. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Okay, contoh satu syarikat tu dia mempunyai masalah dalam pembungkusan produk. Okay. So pekerja dia ni boleh tolong majikan dia bagi idea cara untuk selesaikan masalah tersebut, selesaikan masalah pembungkusan tersebut. Mungkin pekerja ni boleh bagi idea, okey, mungkin kita boleh tukar pembungkusan ni dengan cara macam ni. Okey, so kiranya pekerja tersebut boleh tolong majikan dia selesaikan masalah dalam syarikat. Untuk penyelesaian masalah ni bukan hanya majikan sahaja yang perlu fikir dia punya penyelesaiannya. Mungkin pekerja lain pun boleh tolong untuk fikirkan. Yang keempat, inisiatif dan keusahawanan. Okay. Contohnya kalau pekerja tu ada inisiatif untuk tingkatkan lagi kejayaan bagi syarikat dia, dia mungkin boleh bagi idea ataupun bantu majikan dia untuk tambahkan lagi kebolehan yang ada pada produk pada syarikat dia. Mungkin akan membuatkan syarikat dia lebih terkenal kerana produk yang dia tambah baik tu. Sebab tu kena ada inisiatif pada setiap pekerja. Yang kelima, perancangan dan pengurusan diri. Ini sangat penting dalam diri setiap pekerja kerana jika pekerja tidak mempunyai perancangan dan pengurusan diri yang baik, contohnya pekerja tidak memakai pakaian yang seragam atau tidak kemas ketika bekerja, ianya akan merosakkan imej syarikat. Yang keenam, penggunaan teknologi terkini. Okay, sebagai contoh, waktu sekarang ni orang ramai lebih suka untuk beli barang-barang keperluan secara dalam talian. Disebabkan COVID-19, mereka takut untuk keluar. Jadinya, pekerja-pekerja sekarang perlu tahu untuk menggunakan teknologi terkini. Selain itu juga, perkara ini akan membantu syarikat untuk menjadi lebih maju. Yang ketujuh, keupayaan pembelajaran. Okay, contohlah, satu syarikat ni dia baru tambah seorang pekerja. Pekerja tu pula jenis yang senang faham apa yang orang ajar kat dia. Jadinya, masa yang dia ambil untuk melatih ataupun mengajar pekerja tersebut dengan persekitaran yang baru akan lebih singkat dan akan memudahkan urusan pekerja dan majikan. Yang seterusnya adalah kemahiran kebolehkerjaan. Keperluan kemahiran kebolehkerjaan akan membantu pekerja melaksanakan kerja dengan cekap dan sistematik serta menyumbang kepada kejayaan perniagaan. Untuk kemahiran kebolehkerjaan yang pertama, kelayakan yang bersesuaian. Poin dia, majikan akan mengambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan. Contohnya kalau syarikat tu adalah sebuah restoran. Majikan dia ni mesti kena cari yang ada pengalaman ataupun kemahiran dalam memasak. Ataupun dia perlu cari seorang chef. Majikan dia ni tak boleh cari orang yang tak ada kemahiran tersebut ataupun kemahiran yang lain daripada tu. Kalau pekerja tersebut ada kemahiran yang sesuai dengan
bidang yang ada pada syarikat tersebut, ia akan memudahkan lagi syarikat tersebut untuk lebih maju. Poin yang kedua, kepelbagaian ujian diperlukan untuk menilai personaliti dan kebolehan calon daripada beberapa aspek penting yang memenuhi keperluan perniagaan. Kita boleh ambil contoh chef tadi. Sebelum chef ni diterima masuk, mesti akan ada ujian untuk tahu sama ada ni dia ada kebolehan untuk memasak ataupun tidak. Kalau contoh chef tu datang minta kerja tapi dia tak reti masak. Majikan dia mesti akan susah nanti bila dia dah masuk, nanti kena ajar lagi macam ni masaknya. So akan susahkan lagi proses syarikat tersebut. Bila kalau chef tu masuk-masuk dia dah pandai masak, dah tahu semua benda, mesti akan lagi memudahkan proses syarikat tu untuk lebih maju lagi ke hadapan. Nombor 2, berpengalaman. Poin yang pertama, para pekerja yang mempunyai pengalaman merupakan satu kelebihan kepada perniagaan. Contoh syarikat ni dia buat syarikat menjahit pakaian ataupun menjual pakaian. Dia ambil pekerja ni pula dulu dia pernah jahit baju, menerima tempahan untuk jahit baju. Jadinya bila dia masuk dekat syarikat ni, dia dah ada pengalaman yang sedia ada dalam menjahit pakaian. So dia akan memudahkan kerja dia untuk menjahit pakaian yang ada pada syarikat tu. Poin yang kedua, majikan lebih memberi keutamaan kepada calon yang berpengalaman dalam pelbagai industri kerana dapat menjimatkan masa dan kos latihan pekerja. Semua boleh tengok contoh kat bawah tu. Contoh restoran tu dia lebih utama untuk mengambil chef yang dah ada pengalaman kerja. Sebabnya diorang ni dah terlatih, dah ada pengalaman sendiri. Jadinya syarikat atau restoran ni tak perlu nak keluarkan kos yang banyak untuk hantar diorang pergi latihan. Yang ketiga, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Poin yang pertama, pekerja yang berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan merupakan satu kelebihan untuk dipilih oleh majikan. Contohnya, kalau pekerja dia ni ada pengetahuan tentang produk yang ada pada syarikat dia, mungkin majikan dia akan lebih yakin untuk menerima dia sebagai pekerja. Poin yang kedua, pekerja yang berpengetahuan dalam perkhidmatan membolehkan mereka memasarkan perkhidmatan dan produk kepada pelanggan dengan berkesan. Contoh dia, kalau pekerja ni dah ada pengetahuan dalam perkhidmatan yang ada pada syarikat dia, dia boleh yakinkan lagi pada pelanggan tentang kelebihan produk-produk ataupun perkhidmatan yang ada pada syarikat dia. Poin yang ketiga, pengetahuan tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan juga boleh disampaikan melalui media sosial. Orang ramai sekarang lebih tertarik untuk melihat media-media sosial seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook. Jadinya produk-produk yang ditawarkan boleh diletak iklannya dekat media sosial tersebut. So orang akan lebih tertarik untuk mengetahui tentang produk yang ada pada syarikat itu. Yang keempat, berpengalaman dalam industri tertentu. Poin dia, pengalaman dalam bidang kerja berkaitan amat penting kerana pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Contohlah kalau pekerja itu dulu dia ada pengalaman dalam bidang yang sama dengan syarikat dia yang baru ni, jadi dia boleh gunakan pengalaman dia tu dekat tempat kerja yang baru. So akan memudahkan kerja dia juga dan akan memudahkan kerja dalam syarikat tu. Yang kelima, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Poin yang pertama, seseorang pekerja yang mempunyai pengalaman dan potensi boleh menyumbang kepada pencapaian sasaran individu, pasukan dan jabatan. Untuk masuk pencapaian sasaran individu ni, contohnya kalau seorang pekerja tu dia kena siapkan satu produk ni. Contoh, aku kena siapkan produk ni 5 produk ni dalam satu hari. So dia kena siapkan 5 produk tu dalam satu hari tu. Untuk pasukan pula, contoh dalam pasukan tu dia orang kena buat 5 produk dalam satu hari. So dia orang pun kena
So, diorang kena buat 5 produk tu dalam satu hari tu juga. Okay. Selain tu juga, kalau diorang ada pengalaman dan potensi juga, diorang pun boleh akan mencapai sasaran tu. Poin yang kedua, komitmen dan daya usaha kerja yang positif dapat membentuk kesepakatan yang harmoni dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Okay, contohnya, kalau ada pekerja ni, dia dah tetapkan sasaran kerja dia untuk siapkan semua kerja dia pada hari tu. So, dia mesti kena ada komitmen diri dia untuk disiapkan hari tu juga. Tak boleh ni aku kena siapkan hari ni juga. Jadinya, sasaran kerja dia tu akan dicapai. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang akronim yang saya telah buat. Yang pertama, untuk jenis-jenis kemahiran kebolehkerjaan, dia punya akronim dia, ke mana perginya kereta Ina ketika melakukan penyelesaian masalah dengan pengganas. Okey, dia punya maksud dia, ke mana tu adalah kemahiran berkomunikasi. Untuk perginya adalah perancangan dan pengurusan diri. Untuk kereta adalah kerja berpasukan. Ina pula untuk inisiatif dan keusahawanan. Yang ketiga pula untuk keupayaan. Seterusnya penyelesaian masalah, sama untuk penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah pengganas, untuk penggunaan teknologi terkini. Yang kedua, akronim untuk kemahiran kebolehkerjaan. Dia punya akronim dia saya buat 2 ke 3 ber. 2 ke 3 ber. Okey. Untuk ke yang pertama adalah kelayakan yang bersesuaian. Ke yang kedua adalah keberkesanan mencapai sasaran. Okey, untuk yang 3 ber pula, 1 ber adalah berpengalaman. Nombor 2 ber adalah berpengalaman dalam industri tertentu. Okey, untuk yang 3 ber adalah berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan. Itu sahaja daripada saya. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, boleh tanya sama ada pada saya ataupun Ustazah Ain. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.